A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Tania. Jasni Ahmad orang pertama merespon pada Allah. Aida Zuri nombor 2. Ya. Siapa lagi? Jasni, Aida Zuri, Rashida Samsudin, Kafrizul nombor 4. Wow. Ya. Not bad. Rifah Marjan nombor 5. Nur Aziz nombor 6, Nur Basar nombor 7, Rifah Marjan nombor 8, Rasimah, Aina Zandar baru Rasimah, ya, masya-Allah, ya, Nur Aziz, Nur Basar, Aina Zandar, Rasimah, lepas tu Zarir, ya, Zarir ya, Nurma, Nur Aziz, dah sebut tadi ya, siapa lagi? Yang datang ni Aina sudah, Nur Basar sudah, Rashidah Syamsuddin, Kafrizul dah. Dia berulang-ulang kali dia yang naik ya. Siapa ni? Kafrizul dah share. Tolong like dan share. Rifah Marjan dah share. Aina Zandar dah share. Kafrizul dah share. Siapa lagi? Kenapa berputar-putar ni? Berputar-putar memberikan kata-kata. Amir Rashidah. Amir Rashidah. Masjid Toh Musa, Puan Zainun Singapura, Nora Nisha, Siti Mariamah, Zaril tadi tu, Zahra Muhammad Nur, Kamisah Rasman, Siti Mariamah, Encik Jejai. Lama tak nampak Encik Jejai, dah lama tak nampak ni. Ya, Puan Zainun tadi dah on, Sabridas dah, Badul Alam sudah. Like dan share guys. Nur Aimah, like dan share kepada 10 kumpulan kita, 10 geng. Ya. Siapa lagi? Willy Jongga, selamat pagi ya. Willy Jongga, good morning to you. Sabridas dah ada masuk. So 19 orang dah share. 34 orang masuk kelas dah. Ya, syukur alhamdulillah. Pagi ni hari Rabu ya. Fauziah Maknayan dah masuk. Tak apa pun penama bukanlah kesiangan. Tapi sempat setelah subuh dah sudah. Cik Amang Musa dah masuk, Nur Melissa dah masuk. Ya. So ini yang like dan share, 33 orang dah share. Alhamdulillah ya. Okey. Khatijah Harun dah masuk. Terima kasih. Ramai orang yang kalang kabut ni. Mungkin nak hantar anak ke sekolah, nak bersiap-siap nak pergi kerja, yang buat sarapan. Ya, tahniah semuanya. 51 orang dah share. Alhamdulillah. Badul Alam Lamin dah masuk tadi tu. Puan Zainun dari Singapura pun dah share. Nur Aimah, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Fauziah Maknayan dah, Nur Melissa sudah, Cik Amang Musa sudah, Khadijah Harun hadir kata Daimah Jumaat. Ya, okey, Patch Adam Story dah masuk. Terima kasih dari Sandakan Sabah. Terima kasih Patch Adam. Azizah Wati dah masuk. Amang Musa dah, Cik Sa'ayah, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Memi Mamiyan dah masuk. Alright. Cik Amang Musa dah sharing, terima kasih. Ajmal Junaidi, salam keceriaan dia kata. Ya, Khatijah Harun. Debbie Aisyah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Liza Umar dah masuk. Anissa Hazan, selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Ini semua geng-geng lama ni. Amira Saadin dah masuk. Tahniah. Nurzana dah masuk. Marpuah Bukhari. Ya, Nurzana M. Nasir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 71 orang share. Ya, tapi tak apa, ya. Mungkin sebab hari ni hari Rabu ya, middle of the week, 20/7, ya. So kita kita akan start sebentar lagi. Asma Suaim dah masuk, Ferlita Ubara dah masuk, Insinyur Haji Rocky dah masuk, Rosnita Umar Shah, Ridwan Ismail masuk dah, Umar Syafiq. Hujan rahmat pagi ni. Oh, di sana hujan. Kami malam tadi hujan. Pagi ni belum, tak ada hujan ya. Memang hujan itu satu rezeki, satu rahmat. Nita Azman dah masuk, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Well, Nita Azman, ya, Nita, okey.
So semalam ada orang bertanya Tok Abah webinar kan, apa nama, semalam dengan sahabat-sahabat dari MMC. So seorang bertanya macam mana ya, sebab Tok Abah sambil bertaruh, sambil cuba nak membaca personality orang. So Tok Abah tengok ya, daripada raut wajah, daripada nama, dan tanya tarikh lahirnya ya. Tarikh lahir ni bukan nak meramal-meramal, tak, nak tahu peribadi. Sebab Tok Abah buat kajian 45 tahun dah. So Tok Abah pun ceritakan, dan semua kata about 90-95% accuracy. Semua, sampai seorang bertanya macam mana ya nak mengenal, cuba ceritakan bagaimana cara nak mengenal peribadi. Tok Abah kata, panjang cerita ya, dalam sesi soal jawab. Masa tu dah kita patut berhenti pukul 2. Masa tu dah 2.30. Kita dah kelaparan. Tok Abah pun dah lapar, mereka pun dah lapar. Tok Abah kata never mind. Kebetulan pula Tok Abah akan buat satu program pada 20/8 ya. Bagaimana nak mengenal peribadi dalam tajuk besar Mental Perkasa. Mental Perkasa, program Mental Perkasa, tapi nak mengenal peribadi diri dan orang lain. Jadi kita dapat kata tu memperbaiki hubungan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam tempat kerja, di mana-mana kita berada. So ini akan membantu kita ya. So 82 orang dah masuk kelas, 82 orang dah share, like dan share ya. Itu kita akan lakukan pada 20/8. Tok Abah tak pasti link dah masuk ke belum ya, tapi memang kita dah setuju dalam penerimaan kita, mesyuarat kita 2-3 hari lepas. Dan of course program kita pagi ini dibawakan oleh webinar tentang mengurus stres. Ini pada awal sikit, pada 9 ya, 9 hari bulan Ogos ya. 9 hari bulan Ogos kita akan buat program tahunan kita, bagaimana nak mengurus stres di tempat kerja. So bos-bos, hantar your staff minta izin daripada bos mengurus stres di tempat kerja untuk meningkatkan produktiviti. Dan juga bila kita stres, bukan saja produktiviti tergugat, teamwork tergugat, kedatangan tergugat, prestasi tergugat ya, ambience ataupun suasana tempat kerja tu. Kalau stres, yang merajuk sana, masam muka sini, anxiety sana, depression sini, murung sana ya, kata mengata, marah, sentap. Jadi macam mana? Dan semalam Tok Abah sempat juga bila seorang bertanya dia ada masalah mudah sentap, mudah marah, temper yang teruk ya. So Tok Abah gunakan gerak batin nak tolong dia. Gerak batin mean intuition. Macam mana nak tolong dalam masa yang singkat ya, dalam masa yang singkat, dalam sesi soal jawab, dan kita ada 1-2 minit untuk membantu. Jadi macam mana? Jadi Tok Abah pun pakai gerak batin. Tok Abah tu tanya, "You anak nombor berapa?" "Anak nombor 2. Ilham kata dia ni mungkin stres sebab emosi mak waktu mengandung. Itu emosi, getaran yang Tok Abah dapat, gerak batin. Yang sulung kakak ke abang kakak? Berapa gap awak dengan kakak umur? Setahun. Tok Abah pun dapat ilham lah ya. Bila mak, anak sulung baru berumur 5-6 bulan, mak termengandung, mak agak-agak bersedia tak dapat anak yang kedua tu? Biasanya tidak. Bukan salah mak, bukan salah siapa-siapa. Ini sudah suratan kan. Jadi mak belum bersedia. Jadi emosi mak masa mengandung tu dia tak berapa selesa. Mungkin bukanlah tak redha, tak bersedia. Jadi anak ini pun akan terasa dia punya emosi mak itu, maka dia akan mula memberontak sejak dalam kandungan ibu. That is my study ya. So Tok Abah mengkonsul banyak kes, ramai kes yang begitu. Ya, bila mak tak bersedia, mak stres, mak tension, ada kesan pada anak. Mak dia berumur 70 tahun. So Tok Abah kata, pesan kat mak kalau boleh, so mak solat taubat, minta ampun atas emosi yang negatif masa mengandungkan dia. Mungkin itu satu rawatan. Satu saya kata. Keduanya, dia betulkan diri dia. Solat taubat, istighfar, banyak selawat, sedekah subuh, dan tanya untuk mereka yang sedekah subuh dan berdoa untuk dapat kawal emosinya. Yang ketiganya, Tok Abah bagi macam-macam teknik, termasuklah makan buah sebelum sarapan. Apa kena-mengena dengan stres, dengan mudah sentap? Sebab bila kita makan buah masa perut kosong, vitamin C dalam buah-buahan akan mencantikkan kulit, menenangkan fikiran dan meningkatkan immunity. Kan hebat kan? Magic kan? Sebabnya ramai orang sarapan jarang makan buah. Tapi Tok Abah pesan, tolong makan buah sebelum sarapan, sebelum lunch, sebelum dinner. Dan kalau seboleh-bolehnya dinner yang terbaik, makan sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib lah. Itu sunnah dan itu sains. Google lah untuk dapat penjelasan ya. Tok Abah tak sempat nak bincang kat sini. Ini semalam punya pengalaman yang Tok Abah nak kongsi dengan anda, yang berkaitan dengan topik kita. Topik kita ialah tips untuk menjadi orang yang berjaya. Dan ini berkaitan dengan
penaja kita utama pada pagi ini ialah webinar pada 9 Ogos, iaitu jom urus stres di tempat kerja untuk keseronokan bekerja, untuk tingkatkan produktiviti. So jom urus stres kan tempat kerja. Itu penaja kita utama pada pagi ini yang akan dilakukan pada 9 Ogos. Tak lama lagi, tak lama lagi, hari ini dah 20. So lebih kurang 3 minggu dari sekarang. Tok Abang excited sebab semalam update balik nota dia. Sepagian semalam lepas saja webinar, Tok Abang terus buat nota sampai pukul 3 dekat pukul 4 lah. Yang letih, malam pun knockout sebab memperkemaskan nota yang telah sedia ada, yang Tok Abang telah update dari masa ke masa. Tadi semalam Tok Abang cantikkan, lengkapkan dan hantar kepada Cik Ikin untuk dimasukkan dalam link. Jadi siapa-siapa yang register terus dapat salinan nota dalam bentuk PDF. Gitu. Dah ready dah. Dia punya sistem dah ready. Nota dah ada, outline dah cantik. Hari ini Tok Abang akan buat video pula bagaimana nak mewar-warkan kepada seramai mungkin. Sebab Tok Abang tak akan berkesempatan nak buat program ni banyak kali dalam masa setahun. Tak, sekali je. Sekali. Ni so kalau dan memang semua orang stres. Semua orang stres. Dan oleh kerana topik kita pun memang sengaja Tok Abang bubuh, urus stres di tempat kerja. Mudah-mudahan penyertaan anda dalam program ini ditaja, disponsor oleh organisasi masing-masing, syarikat, jabatan, kementerian masing-masing. Walaupun tak mahal mana pun. Tak salah Tok Abang apa 69. Makan 2 orang, 3 orang kat restoran pun dah habis dah. Itu makan untuk dapat kenyang 2-3 jam. Lepas tu yalah dapat manfaat of course, dan of course jadi najis. Tapi santapan rohani yang Tok Abang akan kongsikan dalam masa 3 jam pada 9 Ogos, mudah-mudahan akan membantu anda untuk ada kesan di rumah, di tempat kerja, dalam masyarakat sepanjang zaman, sepanjang hayat, dan akan memberi manfaat kepada generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 7, generasi sampai kiamat. Tok Abang yakin begitu. Bila seorang manusia berubah dan dia dapat sebarkan perubahan positif kepada keluarganya, impaknya sampai kiamat. Bukan sampai 7 generasi, tapi sampai kiamat. Jadi impaknya luar biasa. Dengan syarat kita amalkan apa yang kita dapati. So tu jom, pakar-pakar minta izin, pakar-pakar dengan kawan-kawan datang, jangan datang seorang, datang ramai-ramai, jadi dapat kesepaduan, dapat support sistem dalam ini. Kalau dah 10, 15, 20 orang. Macam kemarin dulu Tok Abang buat program integrity, KKM hantar 55 orang. Lepas tu sepang sekit, sepang sepang sekit tu lah, hantar 20 orang kot. Jadi dia bila ramai dalam satu kumpulan, mereka akan sokong menyokong, mengingatkan, pesan memesan gitu. LTAT ramai. Yang Tok Abang terkesima ialah Masjid Darul Makmur. Ingat Masjid Darul Makmur tu dari Pahang, Pekan Pahang. Pekan atau daripada Pahang lah. Pahang Darul Makmur. Rupanya 10 orang peserta daripada Masjid Darul Makmur adalah daripada Singapura. Yang diterajui oleh Haji Muhammad Gaus. Tok Abang terpanjang. Haji orang mana je? Saya orang Singapura. Macam orang Singapura dekat Pahang? Tak, saya kat Singapura. Sebab Masjid Darul Makmur. Jadi Tok Abang, yalah, mental orang tua kan, dia ada set mind. Orang lama, Darul Makmur Pahang lah. Rupanya Singapura. Tok Abang, syukur, tahniah. Daripada Singapura mereka berwebinar dengan Tok Abang 2 hari lepas untuk memperkasa integriti. Dan dia tanya bagaimana nak mengatasi masalah. Tolong orang. Sampai kadang ramai sangat orang minta sampai tak terkup, tak terdaya dia kata. Apa nak buat? Dan Tok Abang bagi 5-6 solusi ataupun cadangan, dan dia sangat setuju. Dia terus angkat tangan. Very good. Artinya praktikal, boleh dilakukan, akan dapat dijalankan, dan mudah-mudahan dapat mengatasi masalah. Tok Abang tak selesaikan masalah. Awak yang punya diri selesaikan masalah, berusaha, dan Allah yang akan mengkabulkan. Gitu. So I give you the key. You open up your doors. Tok Abang inspirer, anda motivator. Okay. So program kita dibuatkan oleh webinar pada 9 Ogos. Jom urus stres. Memang semua orang stres. Orang yang kata aku tak stres, mungkin awak gila. Ni bukan gurau ni, serius. Sebab orang gila yang rasa dia tak stres, dia punya stres sampai jadi gila. Tapi bila dah gila, yelah, orang dah gila. Macam tak buat cerita tu,
Orang gila yang Tok Abah jumpa, dia memancing ikan dalam berdi. Dalam berdi ada air, dia letak yang umpan kat kail ni, dia memancing. Tok Abah tanya, buat apa tu pakcik? Gila ke kau? Takkan tak nampak? Dia kata kita gila sebab kita nak berbahasa, nak bertarung, buat apa? Kau gila ke tak nampak? Mancing ke? Tahu pun kau. Apa gila punya soalan, dan nampak orang mancing tanya. Dah kita pula dikata gila, sebenarnya dia gila. Tok Abah pun tanyalah, sajalah. Dapat ikan, engkau gila ke? Mana ada ikan dalam berdi? Dah. Tadi dia kata Tok Abah gila sebab tanya soalan yang obvious. Lepas tu dah dia memancing. Mancing ke? Tahu pun kau. Memancing dalam berdi, manalah tahu dia nampak ikan. Rupanya kau gila ke? Mana ada ikan dalam berdi? Lepas tu Tok Abah tak nak tanya dah. Takut-takut dia pukulnya kita dengan joran tu kan. Sebab dia gila. Dia pukul kita pun dia tak bersalah. Mati misadventure je kalau kita kena pukul orang gila kan. Sebab dia tak salah, dia orang gila. Sebab terlampau stres mungkin jadi gila. Maaf ya. Tok Abah melalut sikit sebab orang yang gila, dia tak rasa dia stres, tak tahu pun dia stres, tapi punca dia gila mungkin ialah stres. Jadi maksudnya jangan kata saya tak stres. Jangan. Awak dah terbiasa dengan stres awak. Ya, awak tak perasan sebenarnya awak sangat stres. Kadang awak susah nak buat keputusan, awak ada penyakit sana, mudah kena seselama, mudah sentap, ya, tak nak campur orang. Rupanya stres, tapi awak tak perasan. Bak kata seorang seniman negara, sastrawan negara, ya. Kita ni kadang dah terbiasa dengan masalah kita. Ya, ibarat api yang tak tahu dia panas, ibarat air yang tak tahu dia dingin. Kita tak perasan pun. Orang yang dah biasa miskin, dia selesa dengan kemiskinan, dia tak rasa dia miskin. Nanti macam keluarga Tok Abah lah. Yang kita dah biasa susah kan, jadi kita happy je. Tapi orang yang dah biasa kaya, tiba-tiba miskin, memang terasa lah, memang parah. Ataupun orang yang biasa susah, miskin, lepas tu jadi kaya raya, kadang lupa diri juga. Bukan kadang, ramai yang lupa diri. Sebab ni ujian Allah. Kekayaan juga adalah ujian, adalah fitnah. Watch out guys, watch out. Tapi kalau kita ingat, balik pada Allah, keluarkan zakat, sedekah, maka kita selamat. Okay. Alright. So semalam Tok Abah berhenti kat tip nombor 5. Tip nombor 5, Tok Abah kata tip untuk berjaya pertama, terima hakikat kita ni work in progress. So 1. Nombor 2, betulkan niat kita dan banyak berdoa untuk sentiasa jadi orang berjaya. Mungkin betulkan diri dalam konteks 10Q. Tok Abah bagi sikit-sikit hint. 10Q. Boleh Google semua tu. Yang ketiga, jaga hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Keempat, jaga hubungan dengan manusia. Dan Tok Abah berhenti kat nombor 5 sebab Allah itu ganjil, witir. Lihat kegagalan sebagai tangga kejayaan. Kegagalan sebagai sebahagian daripada kejayaan. Ya, kegagalan bukan lawan kepada kejayaan. Itu tip untuk berjaya. Tidak ada orang yang gagal sebenarnya. Sebab apa pun yang dihadapi adalah satu anugerah, ada hikmah, ada pengajaran, ada ibrah di sebalik sesuatu perkara. Sebab dalam kesusahan, kegagalan, ada kemenangan, ada kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan ada kesenangan, dalam kesusahan ada kesenangan. Jadi kegagalan adalah sebahagian daripada kita punya kejayaan. That is a fact. Bukannya teori, bukannya untuk penyedap telinga, bukan untuk halwa telinga, tapi inilah hakikat yang ramai kita terlepas pandang. Hence kita stres tak menentu. Okey, ini kaitan dengan program yang akan kita buat kemudian. Sambung nombor 6. Panggil kita sambung balik. Tadi pun kita bukannya buang masa, kita telah ulang kaji, kita bagi tip lain ya. Jadi untuk mereka yang baru join ya, so jangan kata dah 20 minit tak ada apa. 132 orang dalam kelas. Slow sikit. 127 orang yang share. Tak mengapa. Ya. So teruskan like dan share. Dita Walita, Najwa, Coach Amy dah masuk. Semalam pun Amy ada. Ya, dia dah sedekah subuh dia kata. Fauziah Hussein dah masuk. Cik Embun dah masuk. Kak Nilma dah masuk. Ya. Coach Amy kata dah share. Siti Afsalakula dah masuk. Cik Akmal Musa. Ya. Okey, Cik Ani dan yang lainnya. Alright, terima kasih. Alright. So terus like dan share guys, supaya ramai lagi sahabat kita yang dapat manfaat daripada perbincangan kita. Tip nombor 6 ialah ini yang Tok Abah lakukan ya. Okey, tadi Tok Abah kumpulkan apa buku yang Tok Abah sedang baca. Tok Abah kata
Tip nombor 6 ialah berterusan cari ilmu, berterusan membaca. Sekarang ni Tok Abah tengah baca buku John C. Maxwell, Success is the Choice. Ini hadiah daripada Dr. Narima. Dr. Nari pernah masuk tadi. Ni Success is the Choice. Tok Abah baru start tengok dia punya introduction kan. Seronok lah. Sebab kita orang tua dapat dia punya, tengok konten je, dapat dia punya kandungan lebih kurang ya. Sebab tu Tok Abah semalam beli, ada orang singgah kat office Tok Abah. Tok Abah dah ada buku-buku ni, tapi tak apalah, kita pun, sebab bila ilmu datang ke pintu rumah kita, ke pejabat kita, jangan tolak. 30 bacaan Imam Syafi'i. Tok Abah dah khatam dah, tapi Tok Abah beli lagi sajalah. Ya, harga sebenarnya entah apa ni RM20 kot, tapi dibungkus ni RM29. Tak apa-apalah ya, dia nak cari rezeki ya. Sebab nilai buku ni bukan RM20, bukan RM30. Tapi kalau kita amalkan mungkin tak ternilai, mungkin berjuta ringgit. Awak berubah jadi orang hebat ya. Ni 30 bacaan Imam Syafi'i. Tok Abah mula baca balik. Tok Abah dah lama simpan buku ni daripada Dr. Daniel ya. Semalam tengok ke almari, Tok Abah keluarkan untuk dibaca balik. Tip-tip cemerlang ya, daripada Al-Quranul Karim. Tulisan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, sahabat Tok Abah ya, seorang pakar perubatan, seorang motivator, seorang pendakwah dari Pulau Pinang ya. Tok Abah tengok balik, seronok ya. Oleh kerana Tok Abah nak buat program stres pada 9 hari bulan 8, Tok Abah baca balik ya, kok ada info baru. Ini ditulis oleh Amin Idris dan Nik Muhammad Hanis, orang muda tulis buku stres ya untuk sukses. Rupanya untuk sukses kena ada stres, sebab kejayaan berada di luar zon selesa ya. Excellence, success occur outside the comfort zone. Jadi bila awak keluar daripada comfort zone, awak stres. Tapi dalam stres itulah awak akan mencapai kejayaan demi kejayaan. So stres untuk sukses. Ni orang muda menulis buku. So Tok Abah, of course lah, kita orang tua dapat hadiah lah daripada mereka kan. Ya, muka pun muka welfare kan. Walaupun ada stres sikit-sikit. So Tok Abah sangat excited dapat apa buku ni. Dah lama dah ya, Tok Abah akan baca balik, tengok balik. Kokon ada bahan-bahan, tip-tip yang Tok Abah belum masukkan dalam nota untuk program pada 9 Ogos. So Tok Abah sentiasa membaca buku, cari ilham, cari tips. Kan Tok Abah dah cakap dulu, sharing, bukan nak showing off, sharing. Tok Abah takkan tidur sebelum dapat tip baru. Malam tadi ada kelas dengan Piu Salman ya, kelas fiqah. So Tok Abah belajar bagaimana nak solat jenazah balik ya, niatnya macam mana ya. Rupanya kita boleh buat, biasanya kita solat jenazah, saja aku solat jenazah 4 takbir mengikut imam ataupun jadi imam kerana Allah Ta'ala. Sebenarnya dia fardu kifayah. Niatnya ialah saja aku solat jenazah ya 4 takbir, fardu kifayah sebagai imam ke sebagai makmum kerana ya lillahi ta'ala. Dan Nabi pernah selepas takbir pertama, takbiratul ihram, Nabi pernah, biasanya kita buat 4 takbir kan, 4 takbir ya. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa untuk mayat, untuk jenazah, keempat doa untuk satu dunia lah. Itu biasa kan. Tapi rupanya Nabi pernah solat jenazah 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir dan sampai 8 takbir. Tok Abah baru belajar malam tadi. Umur pun baru 17. Umur baru 71 ya. Jadi baru belajar ya, bahawa solat jenazah boleh buat 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sengaja atau tak sengaja buat 5 atau 6 sah. Tapi yang conoknya baru belajar malam tadi, Piu Salman kata untuk makmum tak payahlah ikut sampai 5, 6, 7, 8 takbir, sampai 4 pun cukup. Afdalnya makmum sampai 4. So kalau imam buat 5, 6 kita diam ya, kita tak payah bertakbir boleh. Lepas tu kita tunggu habis, kita salam bersama imam. Itu yang Tok Abah belajar malam tadi. Benda baru. Umur pun baru 71. Belajar tentang solat jenazah ya. Ada perbezaan ataupun penambahan ilmu. Itu malam tadi punya kisah. Malam ni Tok Abah akan ada kelas bahasa Arab dengan Dr. Taufik dan geng-geng yang lain. So seronok sangat, excited nak belajar ilmu bahasa Arab. So yalah, dah tua bangka. So isunya nombor 6, untuk jadi orang berjaya,
banyak membaca, terusan cari ilmu ya tentang bidang kita, bidang yang kita minat dan bidang-bidang yang berkaitan. Ya, atau apa bukannya ustaz, tapi kena belajar agama. Untuk apa? Untuk diri, untuk anak cucu, untuk siapa-siapa yang minta kaunseling. Tok Abah dapat memberikan nasihat yang berteraskan syariat walaupun bukan ustaz. Ya, Tok Abah bukan ustaz. I am a psychologist lah. Ya, bolehlah nak jadikan kata inspirer, bolehlah sikit-sikit. Ya, communicator, bolehlah faham ya. Tok Abah memang belajar komunikasi ya masa sarjana dan juga PhD. Ya, so adalah sikit-sikit. Dan terus belajar tentang bidang-bidang komunikasi, motivasi, psikologi, kaunseling tu memang bidang yang Tok Abah keep on learning and reading. Berterusan belajar. Tu sebabnya Tok Abah share buku-buku yang Tok Abah sedang baca. Ada 4 buku yang sedang Tok Abah baca semula. Dan baru start baca. Buku baru dan buku lama. Dan itu yang buku. Tapi Tok Abah kadang lebih selesa tengok website sebab dia lebih current. Ya, buku mungkin tahun 2020, 2021. Yang kat website yang di-update 2022. Jadi Tok Abah seronok dapat maklumat-maklumat yang current, yang terbaru, yang terkini, kes-kes dan contoh-contoh yang terkini. Itu jadi kita nak update knowledge sebab talabul ilm faridah ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu itu fardu, wajib atas lelaki perempuan yang beriman. Dan Nabi bersabda mafhumnya, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Untuk lebih baik kena ada info baru, tip baru, kaedah baru, amalan baru, dan of course ilmu-ilmu yang baru yang diamalkan dengan istiqamah. Okey? Tip nombor 6. Teruskan membaca, mencari info, cari ilmu, bertanya, ya, surf internet, ya, dan sebagainya. Attend webinar, tengok TikTok yang bagus-bagus, ya, kuliah ceramah kat masjid surau, ya, duduk dalam majlis ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhumnya? Bila kamu masuk dalam masjid dan ada 3 kumpulan. Satu kumpulan tentang solat sunat, solat whatever ya. Yang kedua sedang baca Quran. Yang ketiga sedang berkumpul duduk dalam halakah majlis ilmu. Ada tazkirah, ada tausiah dan sebagainya. Maka Nabi kata masuklah grup yang ketiga yang sedang berkongsi ilmu. Baca Quran bagus tak dalam masjid? Of course very good. Solat sunat dalam masjid bagus tak? Sangat bagus. Tapi yang terbaik daripada solat dan baca Quran dan majlis ilmu is majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni dia akan menggerakkan manusia. Sebab kalau kita beramal tanpa ilmu, sia-sia. Ya, berilmu tanpa amal sia-sia, Ya, berilmu tanpa amal sia-sia, beramal tanpa ilmu gila. Pun maksud hadis tu. Ya, awak beramal tapi tak betul, tak ada ilmu. Lintang pukang. Ya, so tak betul, niat pun tak betul. Be careful. Takut-takut memang macam gila lah. Ya, itu dia. So nombor 6, jelas ya? Jelas. Dan Tok Abah ni walaupun tadi tu kalang kabut sikit, bersemangat sebab Tok Abah dah minum ya. 1/3 mug ya, premium coklat ni. Ini yang Tok Abah minum ya. Jangan salah lah. Orang kata dia aku dah minum apa ini minum, tapi bukan, tak ada kesan, makin teruk makin penyakit datang. Rupanya awak minum benda lain. Yang Tok Abah minum coklat. Ya, dia sedap, dia mengenyangkan, ada melawas perut, ada prebiotik, probiotik, ya, dan ada banyak ingredien-ingredien yang dapat menyihatkan badan, membantu untuk lebih sihat. Of course, kena exercise-nya, kena berjalannya, kena dietnya. Diet bukan diet makanan saja. Diet fikiran, jangan fikir yang bukan-bukan. Diet awak punya sharing kat internet, kat social media, jangan forward benda yang bukan-bukan. Jangan gosip-gosip. Ini semua kena diet. Diet mata, diet telinga, diet awak punya tangan, diet pendedahan awak kepada maklumat-maklumat yang negatif. Diet bukan sekadar makanan saja ya. So semua perkara ni kena didietkan supaya kita dalam keadaan yang positif. Wow. Kan seronok begitu, bahkan lebih lengkap hidup kita. Ya, gitu ya. Alright. Dan of course semalam ada orang datang ke rumah. Tok Abah memanglah tak ada stok kat rumahnya. Tok Abah kata kalau untuk lutut Tok Abah dan untuk kesihatan, Tok Abah makan kondisi plus. Ini yang ada orang datang ke rumah cari. Saya nak, pembantu rumah pun tak tahu. Saya nak beli ubat sakit lutut.
yang Datuk yang selalu wawakan, sakit lutut, pembantu rumah tak tahu ujung pangkal. Rupanya yang dia masukkan ialah kondisi plus. Ini bukannya ubat sakit lutut, tapi dia kata untuk merawat keseluruhan diri kita lah ya. Kesannya memanglah sendi-sendi kita rasa lebih kuat, saraf kita lebih stable, kita pun lebih bersemangat, ya Tok Abah pun lebih bertenaga ya. Alhamdulillah lah. Itu kesan pada diri Tok Abah personally. Dah 3-4 bulan makan benda ni ya. Kondisi plus memang turun naik tangga pun okey. Kadang dukung cucu yang 16 kilo turun tangga kau. Turun tangga dukung cucu 16 kilo. Kau ingat senang ke? Untuk orang umur 17 tahun. 71 tahun. Naas lah kalau tak ada bantuan-bantuan ni. Dengan izin Allah, dengan ikhtiar, alhamdulillah. This is kondisi plus. Yang ada cordyceps yang memang terbukti ada banyak antioksida dan ada vitamin C plus yang membantu immunity dan cantikkan kulit dan of course tenangkan fikiran. Bila tenang fikiran, banyak perkara positif akan datang. Sebab kesihatan rohani akan menyebabkan kesihatan fizikal. Sakit rohani, kata guru Tok Abah, menyebabkan sakit fizikal. Sakit rohani mean stres, tension, ya, anxiety, kemurungan, ya, tak ingat Tuhan, kurang ajar, ya, melawan perintah Allah, tak solat, ya, mengata orang, benci orang, dengki ke orang. Ini semua sakit-sakit rohani. Ya, okey, seketul lagi kalau kotor, sakit rohani. Satu badan akan sakit. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya. So, apa yang Tok Abah cakap ada hujah yang sangat kuat. Ya, jangan kata alah pada kamsah yang mengada-ngada mengata apa ni senang cakap, tak. Tok Abah tak akan cakap benda yang tak betul. Sebab umur dah 71, can go anytime. Tak bolehlah cakap sebarangan. Ya, kita cakap benda yang mudah-mudahan tepat. Ada hujah, ada nas yang menyokong. Samalah macam Tok Abah cakap tadi tu ya. Tok Abah baru belajar. Nabi pernah solat jenazah 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir. Dan banyak hadis mengatakan Nabi sering 8 takbir. Itu banyak hadis. Kata Piyu Salman lah, guru Tok Abah. Dia yang mengkaji. Manalah Tok Abah nak sempat mengkaji bidang agama. Kena belajar sikit-sikit of course. Tapi bukan bidang Tok Abah. Kita belajar daripada yang ahli. Gitu. Ya. So Nabi ikut hadis yang lebih banyak hadis ialah Nabi solat jenazah 8 takbir. Baru Tok Abah tahu malam tadi. Yang kita, tapi jumhur ulama, muktamad ulama, tu perkataan yang digunakan oleh Piyu Salman malam tadi, ulama memuktamadkan yang 4 takbir yang aula, yang afdal lah, ya, 4 takbir yang kita buat lah, yang kita buat selalu. Ya, yang kita selalu buat solat jenazah ya. Dan solat jenazah itulah fardu kifayah. Walaupun kita solat kali kedua, kali ketiga, kali empat, grup yang keempat masih disebut sebagai fardu kifayah. Ya, saja aku solat jenazah 4 takbir fardu kifayah sebagai imam atau sebagai makmum kerana Allah Taala. Bukan nak mengajar solat jenazah, tapi nak kongsi apa yang Tok Abah baru belajar balik. Ya, okey. Nombor 7. Ya, ini pun ni zaman sekarang kan, everybody update status. Everybody dah belajar buat content. Sekarang the word is buat content. Buat content ni untuk mereka yang berniaga, mereka yang nak jual program, nak jual produk, nak jual apa, dia kena buat content. Dia ada isu, ada perkara, dia buat content. Dia buat naratif lah. Dia buat naratif tentang perkara yang dia nak ceritakan, dan dia share status tu kepada kawan-kawan dia dalam social media sosialnya. Dan Tok Abah kata, untuk jadi orang yang berjaya, tolong tulis status di media sosial yang naikkan semangat anda dan semangat orang lain. Itu sebabnya kadang-kadang Tok Abah pernah share, mungkin 10 tahun yang lepas kot, kalau awak sedang bahagia, tak payahlah kongsi kebahagiaan awak di media sosial. Sebab mungkin ada orang yang membaca tu orang yang sedang berduka. Kalau awak naik pangkat, tak payahlah masukkan dalam media sosial. Sebab ada orang yang baru berhenti kerja. Kalau awak makan yang sedap, ini banyak berlaku ni. Banyak berlaku. Nak makan aja, terus ambil gambar. Nak ambil gambar, lantak lah koma. Nak ambil gambar, tapi janganlah share kat media sosial. Dia kata, nah, ini gambar dengki ni. Aku nak share dengan kawan aku supaya dia dengki. Aku tengah makan durian musangking. Aku tengah makan tomahawk ni. Aku nak share dengan kawan-kawan supaya mereka dengki. Kalau grup yang dia share tu cuma grup
kawan sekelas, classmate dia, atau keluarga dia, ataupun kumpulan kecil, tak mengapa. Ya, sebab kita tahu kawan-kawan kita semua orang yang mampu, orang yang memang okey dengan kita. Tetapi kalau kita masukkan ke Facebook, ke Instagram yang satu dunia boleh tengok, kata ulama apa? Tak payah. Takut timbul riak, takut awak membuatkan orang sedih, orang kecewa. Awak baru dapat cahaya mata, awak bubuh dalam social media. Ya, dalam Facebook, satu dunia tengok. Ya, nak kongsi kesyukuran. Masukkan dalam grup awak kecil yang kecil, fine. Ya, dengan kawan-kawan sekolah ke, dengan apa ke, fine. Tapi kalau kat media sosial yang umum, satu dunia baca, mungkin orang kematian anak, ya, dalam peperangan, dalam aksiden, dalam berlaku macam kawan baru 2 hari lepas, 3 hari lepas, ya, ada nama kawan Tok Abah, Wan Asia, anak Nazihah, ya, kawan baik dia meninggal dunia aksiden, ya, umur 11 tahun, nama Allah yarhamha Hadijah. Ya, Tok Abah pun baca tu sedih, ya. Ada orang baru kematian anak, ada orang tak ada cahaya mata, tapi awak sibuk cerita tentang kegembiraan dapat cahaya mata. Tapi untuk kumpulan yang kecil, fine. Kalau kaya, jangan pamerkan kekayaan sebab ramai orang yang miskin. Kalau gembira, janganlah share kegembiraan awak dalam media sosial yang umum, yang dunia tengok. Dalam kumpulan kecil, fine. Mungkin untuk sharing dan semangat. Be careful. Bila awak nak kongsi sesuatu kat media sosial, cuba tanya, benda tu penting ke? Tepat ke? Baik ke? Memberi manfaat ke? Kena tanya soalan-soalan ni sebelum awak share. Kalau tidak, nanti awak sebenarnya niat awak, aku nak share kegembiraan, kejayaan aku, apa dengki sangat. Tapi ramai orang yang sedang kecewa, sedang awak menyebabkan orang sedih, awak buatkan orang sengsara. Aku gambar makan musang king pun Fadlah Kamsah komplain. Bukan masalah komplain, ramai orang sana yang tak mampu nak makan durian tu. Ya, dia teringin, dia minat sangat, tapi dia tak mampu. Tapi sebab awak tunjukkan gambar, kecoh air liur dia, kesian dia, ya, sengsara dia, sedih dia, ya, kempunan dia, macam-macam lah perkataan yang boleh digunakan. Yang faham, yang tak faham, tak mengapalah. Nak dengar cakap orang tu ni, silakan. Tak nak, it's okay. Ya, it's okay. Sebab it is your own, your own life, lead your life. Tapi ni pesan orang tua, mudah-mudahan lillahi ta'ala untuk kebaikan bersama. Okey? So, tulis status media yang positif, yang baik-baik untuk merangsang diri, merangsang orang lain. Yang baik, hebah-hebahkan. Yang buruk, sorok-sorok. Kata yang baik, hebah-hebahkan, saya baru dapat cahaya mata. Betul. Dapat cahaya mata tu, tak payahlah hebahkan kepada dunia. Hebahkan pada grup awak, ya, kawan-kawan awak, fine. Sebab ramai orang di luar sana yang tak ada cahaya mata, kematian cahaya mata yang memang ya, sengsara lah berkaitan dengan cahaya mata, takut mereka sedih, ya, dan sebagainya. Kalau awak jaga hati orang di dunia, Allah jaga hati awak di dunia dan di akhirat, ya. Awak akan lebih berjaya dunia dan akhirat, ya. Mudah-mudahan kita faham, ya. Okey. So tip nombor 7. Tip nombor 8. Orang yang berjaya ni, ya, ini pun satu perkara yang Tok Abah ialah memang setuju sangat dan dah cuba amalkan sejak muda lah. Kita sentiasa fikir bagaimana nak bantu orang lain untuk berjaya. Kita bantu ramai orang untuk berjaya, insya-Allah kita juga akan berjaya. Ini berdasarkan pada hadis yang Nabi sampaikan pada kita mafhumnya. Allah akan bantu hamba selama hamba membantu saudaranya. Hadis riwayat Bukhari ke Muslim. Tapi memang sahih lah. Ya, Tok Abah tak pasti Bukhari Muslim ke ataupun Bukhari. Tok Abah tak silap, Tok Abah Bukhari kot. Ya, sahih. Ya. Allah akan tolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Jadi kita tolong orang lain untuk berjaya. Allah akan hantar bala bantuan untuk menjayakan kita. What goes round comes round. Pengalaman orang barat, pengalaman kita. Apa yang kita lakukan, kita akan dapat balik. Apa kita beri, kita dapat balik. Apa yang kita tanam, kita akan tuai, insya-Allah. What goes round comes round. What you give, you get back, insya-Allah. Itu kata orang putih, what you give, you get back. Kata orang Islam, what you give, you get back 10 times minimum. Apa yang kita beri, kita dapat balik 10 kali ganda. Based on the hadis, contohnya wahai Ali, kalau kau bagi bantu orang satu bantuan, Allah akan bagi balik 10 kali ganda. Ya, insya-Allah.
So, nombor 8, sentiasa fikir macam mana nak memberi khidmat, nak tolong orang lain, ya, seperti juga yang selalu kita war-warkan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Tak salah tu apa, hadis riwayat Muslim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. So, jom kita memberi manfaat, tolong orang lain untuk berjaya, kita akan berjaya. Tolong orang lain, tolong orang. Dan ingat, Tok Abah pesan pada diri Tok Abah dan pada semua orang, ya, tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah. Bersedekahlah kamu walaupun dengan sebiji tamar untuk mengelakkan daripada api neraka. Bersedekahlah kamu untuk meluaskan kubur. Tok Abah pun malam tadi dipesan oleh Piyu Salman, ya, bila ada doa, ya, bila kita dengar tentang kematian, ya, doa untuk solat jenazah, ya, kita doakan supaya dia tenang di alam barzah, dia baru keluar daripada dunia yang luas kepada alam barzah yang sempit, dunia yang terang menderang pada alam barzah yang gelap gelita, ya, Zul, ya. Jadi kita berdoakan supaya dapat. Semuanya, bagaimana kita nak terangkan kubur kita? Orang yang berjalan di waktu malam gelap untuk menuju masjid, dia akan dapat cahaya dalam kubur. Orang yang bersedekah dapat cahaya dalam kubur. Orang yang baca Quran akan dapat cahaya dalam kubur. Dapat lampulah dalam kubur, tak gelap. Anda dan Tok Abah, jom kita buatlah setakat yang kita mampu, jangan tak buat. Baca Quran, sedekah, ya, yang larat pergi ke masjid, ya, waktu malam yang gelap. Sunnahnya kalau tak jauh berjalan ke masjid. Sebab hadis kata berjalan dalam kegelapan malam, ya. Tapi kalau 5 km rumah ke masjid awak nak berjalan, silakan. Kalau awak memang orang yang mujahadah yang luar biasa, silakan. Tapi kok ia pun kalau 50 meter silakan, 500 meter setengah kilometer pun dah teruk dah. Kalau untuk Tok Abah tak larat lah, ya. Alright, okey, jangan lo yang buruk, ya. Okey. So ingat, program kita webinar FB Live kita pagi ni dibawakan oleh webinar pada 9 Ogos, iaitu jom urus stres di tempat kerja untuk produktiviti, untuk teamwork, untuk lebih hebat lah, ya. So bos-bos, hantar your staff to our program. Staff booking, pergi minta izin kat bos, InsyaAllah bos akan izinkan, InsyaAllah, ya. Ini memang kita buat untuk program-program untuk pekerja-pekerja yang ditaja. Of course, stres ini sesuai untuk pelajar sekolah menengah ke, universiti ke, untuk pesara ke, untuk cikgu-cikgu, untuk ibu bapa, untuk kaunselor, memanglah relevan. So come, ya, walaupun awak dah memang pakar, kita kongsi-kongsi pengalaman. Gitu, ya. InsyaAllah, ya. Tarikhnya bubuh dalam you punya planner 9 Ogos 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bincang bagaimana nak mengurus stres, ya. Tok Abah dah siapkan nota, InsyaAllah kita akan kongsi, ya. Untuk urus stres ada 61 tips untuk urus stres yang Tok Abah dah kumpulkan, yang Tok Abah update, ya. 61 tips, dapat kita amalkan 10 pun cantik, yo, ya, InsyaAllah, ya. Okey. Dan of course program kita, Tok Abah lupa, ya, dibawakan juga oleh Excel Plus perasa coklat ni. Ini memang ini untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas. Ya Allah, bagusnya. Cucu-cucu Tok Abah excited. Tapi dah bagi makan mereka sebiji pagi, sebiji petang, jauhkan dari mereka. Sebab mereka akan minta dan minta sebab sedap sangat. Memang macam rasa coklat, sedap sangat. Tok Abah pun suka makan. Dia punya maskot dia Didi and Friend dan Tok Abah. Didi and Friends. Dia maskot kepada produk X Plus bersama coklat ni ada vitamin C untuk immunity, untuk kulit, untuk tenang, ada susu awal lembu kolostrum, ya, atau memang untuk membangunkan otak dan sebagainya. Ada buah tamar, ada susu, ada DHA, ada biji bunga teratai, lotus. Biji teratai ni ada aura ketenangan. Ini kajian satu dunia mengesahkan, ya. Tengok bunga teratai pun bawa ketenangan. Allah punya kuasa. Pegang bunga teratai akan bawa ketenangan. Turun blood pressure ikut kajian. Makan biji teratai, InsyaAllah asbab ketenangan dan lebih fokus. Jadi bila anak-anak dah tenang, bertenaga, fokus, ya, dan seronok belajar, lama belajar, apa kesannya? Pandailah. Bukan selepas 3 hari pandai, selepas melakukan dengan istiqamah.
Tapi yang penting bila mak bapak melaburkan sedikit untuk anak-anak atau cucu-cucu, mak bapak atau nenek kena berubah. Haramkan perkataan negatif. Pastikan anak-anak menghadap kiblat masa belajar. Doakan kepala anak dan cucu ni Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Dan mak bapak doakan guru-guru anak. Mak bapak pesan pada anak-anak, doakan guru-guru mereka. Tengok apa jadi. Sebab Excel Plus perasa coklat ini jadi pencetus perubahan-perubahan positif dalam satu rumah tangga. Tengok apa jadi. The whole household jadi bertambah positif. Sebab mak bapak kena makan boleh, memang untuk sampai 80 tahun boleh makan. Tapi mak bapak tak makan pun, tapi sebab positif, bawa rezeki yang halal, berfikiran positif, harmoni rumah tangga, masuk rumah tangga, rumah dengan bismillah dan kulallah dan senyum, maka wow, the whole household berubah ke arah kecerlangan dunia dan akhirat. Dia punya pencetus perubahan pelaburan untuk anak-anak atau cucu-cucu ni. Itu sebabnya tak apa excited. Mudah-mudahan dapatlah redha Allah, dapat pahala. Ya? Okey. So, akhir kalam. Dah 45 minit. Akhir kalam. Nombor 9. Sebab Allah itu ganjil. Kita berhenti kat nombor 9. Kita sambung esok. Besok hari Khamis. InsyaAllah boleh kot. Ya? Walaupun tak ada program. Tapi kita mungkin sempat kot. Ya? Pukul 9. Pukul 9 pula. Nombor 9. Ya? Al-Aqlus Salim fil Jismi Salim. Otak yang cerdas, tenang, ya, bersemangat, datangnya dari badan yang sihat. Jadi exercise, jaga kesihatan, ya, jaga pemakanan. Bila kita makan yang baik-baik, halalan thayyiban, minda kita jadi positif, badan kita jadi sihat. Bila fikir yang baik-baik, masukkan santapan rohani yang baik-baik, badan kita sihat. Bila makan benda yang baik-baik, otak kita sihat. Nampak? Makan yang baik-baik, otak kita jadi sihat. Makan yang baik-baik, benda halal dan benda yang baik, otak kita jadi positif. Masukkan dalam otak kita fikiran-fikiran positif, badan jadi sihat. Santapan minda, sihatkan badan. Santapan fizikal, sihatkan minda. Santapan minda, sihatkan fizikal. Santapan fizikal mempengaruhi kesihatan minda. Wow. Ya, dia berkait. Ya, you are what you eat. Barang siapa yang suka makan daging kuda, takut-takut jadi sombong macam kuda. Hadis dhaif. Tapi boleh Google, check it out. Tabayyun. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Okey? So, otak yang cerdas untuk membawa kejayaan, fikir yang baik-baik, datang dari badan yang sihat. So, ni satu syarat penting dalam mencapai atau nak jadi orang berjaya. Tip nombor 9, tak berhenti kat sini. Besok kita sambung balik dan kita ulas balik. Ya, so happy birthday, happy anniversary, happy working day. Ya, selamat pengantin baru, selamat menimang cucu. Oh ya, yeah. Tok Abah dapat jemputan. Belum cakap kat Tok Mak ni sebab malam tadi baru dapat mesej. Daripada siapa tau? Tok Abah pun terkesima. Daripada Wani Hasrita ya. Wani Hasrita jemput Tok Abah untuk majlis nikah dia. Bila 22 hari bulan malam. Tok Abah belum jawab. Sebab baru malam tadi terbaca mesej daripada Wani. Tok Abah pun terperanjat. Wani Hasrita mesej kat Tok Abah. Jejak ke 17 tahun. Tok Abah memang pernah ya berbuat bernasihat dalam satu program dengan Wani Hasrita. Budak baik, budak yang sangat sopan santun, a good person. Ya, Tok Abah bagi tip, bagi doa, dan alhamdulillah dia akan nikah pada 22 hari bulan. Tok Abah tak jawab lagi, mungkin tak dapat kod. Ya, tapi nanti Tok Abah check dengan Tok Mak kalau nak pergi, ya masih boleh, tapi Tok Abah tengok macam mana ya. So okay, all the best. Selamat pengantin baru, selamat berjaya berbahagia terjannah. Tapi ingat, orang yang lahir antara 18 hingga 23, Tok Abah selalu sebutkan, hari ini 20 hari bulan. Orang yang lahir antara 18 hingga 23, anda orang yang istimewa, anda makhluk dua alam. Anda kadang pandai tapi susah nak buat keputusan sampai bertangguh-tangguh. Therefore, takkan rugi orang bermusyarat. Musyarat. Takkan menyesal orang istiqarah. Istiqarah tiap malam selepas solat taubat, anda atas landasan yang tepat untuk memperbaiki diri untuk lebih berjaya. Ya, wallahu alam, illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.